Saya memilih bab 7 matematik tingkat 4, yaitu graf gerakan. Saya akan membincangkan tentang subtopik 7.2, yaitu graf laju. Dalam subtopik ini, saya akan menerangkan tentang cara melukis graf laju massa, kaitan luas di bawah graf laju massa dengan jarak yang dilalui, mentafsir graf laju massa, dan penyelesaian masalah. Dalam graf laju massa, paksi yang mencancang mewakili laju suatu gerakan, manakala paksi yang mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil. Kecerunan graf pula mewakili kadar perubahan laju terhadap masa iaitu pecutan. Rumus kecerunan ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 sama dengan laju akhir tolak laju awal per masa akhir tolak masa awal yang akan menghasilkan pecutan dalam unit meter per saat. Contoh soalan, jadual di bawah menunjukkan pergerakan sebuah lori dalam tempoh 40 saat. Lukis graf laju massa untuk mewakili gerakan lori itu. Pada paksi Y, laju, pada paksi X, massa. Apabila massa kosong, lajunya juga akan kosong. Masa kelima, ia akan memecut ke 10, manakala pada masa yang ke-10, ia akan bergerak secara seragam sehingga masa yang ke-30 dan akan menyapecut pada masa yang ke-40. Graf ini, jika laju bertambah, maka graf akan mengalami pecutan, jadi kecerunannya akan positif dan ia akan cerun ke atas. Manakala jika laju seragam, pecutannya akan sifar, kecerunan juga sifar, jadi graf garisnya akan mengufuk. Jika lajunya berkurang pula, ia akan mengalami pecutan dan kecerunan negatif, jadi ia akan cerun ke bawah. Bagaimanakah kita hendak menghitung jarak yang dilalui dalam graf laju massa? Jadi, jika soalan minta jarak, jadi kita tahu ianya ialah luas di bawah graf. Jadi terdapat beberapa rumus, yaitu segitiga, segi empat dan trapezium. Ini pula ialah rumus untuk mengira jarak, laju dan massa. Jika jarak, nak mencari jarak, jadi kita tutup jarak, laju darab dengan massa. Jika nak cari laju, kita tutup laju, jarak bagi dengan massa. Jika anda mencari massa, jarak bagi dengan laju. Graf laju massa di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Hitung jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Jadi, mula-mula kita adalah lihat kepada paksinya iaitu laju dan massa. Adakah unit mereka sama? Bagi laju, ia menggunakan unit kilometer per jam. Lepas itu, menggunakan massa unit minit. Jadi ini jam dan minit. Jadi jika kita hendak menukarkan minit ini kepada jam, kita hendak bahagi dengan 60 untuk jadi jam. Jadi kita perlu asingkan beberapa bentuk ini kepada beberapa bahagian. Bahagian A, segitiga, B, trapezium, satu lagi B, C pun trapezium. Kita kena asing kerana bentuknya yang berbeza. Jarak yang dilalui E menggunakan rumus luas untuk segitiga 1/2
darab 10 darab 72 tambah dengan 1/2 darab dengan 72 tambah 40 darab dengan 10/60 karena Anda menukarkan kepada jam. Tambah lagi satu lagi. 1/2 darab 72 tambah 40 darab dengan 16/60 karena 36 tolak 20 ialah 16. Dalam minit menukarkan kepada jam, jadi bagi dengan 60. Sama dengan ini kira jadi 6 tambah 9,33 tambah 14,93. Hasil semua ini merupakan jarak yang dilalui. Jadi semuanya ialah 30,27 km jam. Soalan kedua. Hitung laju purata dalam kilometer per jam kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Rumus bagi laju purata ialah jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak yang dilalui ialah 30,27 km bahagi dengan 36 minit. Soalan mengatakan untuk mencari dalam kilometer per jam. Jadi kita hendaklah menukarkan minit ini kepada jam. Jadi 30,27 km bahagi dengan 36 bagi 60 untuk menghasilkan jam. Jadi hasil semuanya ialah 50,45 km per jam. Contoh soalan. Raja di bawah menunjukkan graf laju massa bagi suatu zarah dalam tempoh 51 saat. Soalan A. Nyatakan laju seragam dalam meter per saat bagi zarah itu. Laju seragam bermaksud laju yang tidak mempunyai sebarang pecutan, iaitu 10 meter per saat karena ia seragam. Soalan B. Diberi jarak yang dilalui dengan laju seragam ialah 180 meter, hitung nilai T. Jadi, jarak yang dilalui Soalan B. Diberi jarak yang dilalui dengan laju seragam ialah 180 meter, hitung nilai T. Jika jarak bermaksud kita hendaklah mencari luas. Laju seragam ini A, B dan C. Jadi kita cari B. Rumus untuk segi empat ialah panjang darab lebar sama dengan 180 meter. Jadi panjangnya ialah 36 tolak T darab 10 menghasilkan 180 meter. Jadi 36 tolak T sama dengan 180 tolak dengan 10. Bawah ke sebelah. 36 tolak T sama dengan 18. Negatif T sama dengan 18 tolak 36. Negatif 13. 18 tolak 36 sama dengan
negatif 18. Jadi negatif potong bermakna T sama dengan 18. Soalan C, hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu. Jika jumlah bermakna kita hendaklah mencari luas, ada 3 bahagian iaitu A, B, dan C. A ialah segitiga, B ialah segi 4, C ialah trapezium. Jadi, untuk A, kita akan menggunakan rumus segitiga iaitu 1/2 darab tapak darab tinggi. Manakala B, kita menggunakan rumus segi 4 iaitu panjang darab lebar. C pula ialah rumus trapezium 1/2 A tambah B darab dengan tinggi. Jadi bagi segitiga yang ini 1/2 darab dengan 18 darab dengan 10 tambah 18 darab 10 tambah lagi yang trapezium 1/2 darab dengan 10 dan 20 10 dan 22 darab lagi dengan tinggi yaitu 51 tolak 36 15. Jadi hasilnya ialah sembilan puluh tambah 180 tambah 240. Jadi hasil semua ini ialah jumlah jarak. (510). Maka jarak keseluruhan ialah 510 meter.